Mereka tidak pernah melihat tornado yang dahsyat begini melanda 6 negeri. Panjang laluan tornado kali ini adalah 250 batu. Kawasan kemusnahan, radius musnah dia sangat besar, 250 batu. Bersamaan dengan 400 km. Kalau saya ukur panjangnya itu adalah daripada Kuala Lumpur hingga ke Alor Setar. Di mana Kuala Lumpur ke Alor Setar jaraknya adalah 423 km. Berarti saudara boleh bayangkan yang dihadapi oleh 6 negeri di Amerika sekarang, kawasan kemusnahan akibat dilanda puting beliung ni ataupun tornado ni, panjangnya adalah daripada Kuala Lumpur sampai ke Alor Setar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa di siaran garasi hari ini 12 hari bulan Disember tahun 2021. 30 Oktober hingga 12 November 2021. Glasgow telah menjadi tuan rumah bagi sidang COP ataupun dipanggil sebagai Climate Change Conference ataupun disebut dalam bahasa Malaysia lebih mudah adalah persidangan mengenai perubahan iklim dunia yang baru saja berakhir 2 bulan kerana sidangnya berakhir pada 12 hari bulan November. Dia baru sebulan berakhir kerana sidangnya berakhir pada 12 hari bulan November. Dan kesannya telah pun dapat dilihat apa yang disebut sebagai impak perubahan suhu, pencairan glasier di kutub utara, di benua Antartika, yang mana salah satu yang paling ditakuti selain daripada paras air laut meningkat yang akan berlaku hakisan pantai, dia juga akan mencetuskan banyak fenomena alam sekitar. Walaupun di negara-negara terbanyak di dunia, fenomena yang dibimbangi adalah kemarau besar yang akan menyerang negara-negara Sub-Sahara dan negara-negara Afrika akibat perubahan suhu dunia yang akan menjejaskan ekonomi mandiri secara diri, iaitu di mana sektor tanaman akan mati, dan ini menjadikan banyak negara Afrika yang bergantung kepada hasil tanaman dan hasil tuaian sendiri untuk bekalan makanan domestik akan terjejas. Kerana dalam jangkaan perangkaan PBB bagi tahun 2021, 200 juta orang akan menghadapi kebuluran dan kekurangan makanan. 60 juta adalah mangsa peperangan, manakala 140 juta lagi adalah mangsa akibat kekurangan bekalan makanan kerana hasil tanaman yang mati akibat cuaca panas. Bagi negara-negara yang mengalami fenomena tropika, apa yang paling ditakuti adalah ribut dan juga tengkujuh yang luar biasa. Macam mana saya beritahu kepada saudara bahawa selatan India, Kerala, telah mengalami gangguan hujan lebat dan banjir yang luar biasa pada 2 bulan yang lalu. Aceh mengalami banjir, sebahagian besar di kawasan Thailand menghadapi banjir. Malaysia berdepan dengan hujan lebat yang tidak menentu yang menyebabkan juga berlaku peristiwa yang paling menakutkan, iaitu hakisan daripada tebing bukit, di mana saudara pun tahu bahawa 2 kali Gunung Jerai melimpahkan air di luar daripada saliran sungainya, menyebabkan kawasan Titi Hayun dan Iyan 2 kali dilanda banjir besar dalam masa sebulan. Kawasan Semenyih mengalami hakisan tanah yang luar biasa yang menyebabkan rumah-rumah mewah yang dibina di pinggir kawasan perbukitan berdepan dengan krisis tanah runtuh, hingga sebahagian daripada mereka terpaksa mengosongkan rumah atas nasihat Jabatan Kerja Raya kerana keadaan hakisan tanah mungkin saja akan menjadi bertambah buruk apabila pintu tengkujuh bermula pada 3 hari bulan November yang lalu. Dan pintu tengkujuh yang melanda Malaysia hanya akan berakhir pada penghujung bulan Mac. Saya dah bincang tentang apa yang disebut sebagai perubahan suhu alam sekitar, di mana aktivis alam sekitar, 25,000 orang aktivis alam sekitar yang berkumpul di bandar-bandar besar sepanjang persidangan COP26 di Glasgow, melahirkan rasa bimbang sekiranya suhu dunia tidak dapat dikawal dalam tempoh menjelang 2050 pada kadar 1% peningkatan suhu dunia. Kalau tak dapat dikawal, tanpa ada campur tangan dan kemahuan politik daripada negara-negara industri terutamanya, suhu dunia akan meningkat 2.8 darjah Celsius. Ini akan menjadikan dunia akan berada dalam keadaan yang lebih buruk.
Pada perkadaran sekarang pun tuan-tuan, di bawah unjuran sekarang pun belum sampai tahun 2030, di mana pada tahun 2030 sekiranya tiada langkah besar diambil, terutama penebangan hutan yang dilakukan, dia akan menjadikan suhu dunia lebih buruk. Tapi kita lihat saja sebulan selepas berakhirnya COP26 atau persidangan mengenai peningkatan suhu dunia di Glasgow, anda telah melihat video yang luar biasa yang melanda Amerika 24 jam yang lalu. Saya pun tak tidur tuan-tuan, menghabiskan masa untuk melihat, bukan kerana minat saya untuk stream, tetapi kerana rasa takut saya serta keterujaan sebagai wartawan senior untuk melihat serangan tornado yang terburuk dalam sejarah Amerika. Ingat tuan-tuan, tornado ataupun puting beliung berbeza daripada taifun. Ini bukanlah taifun Katrina yang sama yang melanda New Orleans pada tahun 2005, kerana taifun dia datang bersama dengan hujan lebat dan ribut air. Manakala tornado adalah puting beliung. Dia adalah dua impak yang berbeza yang selalu melanda Amerika, tetapi kedua-duanya berpunca daripada perubahan suhu dunia. Apabila air laut meningkat dan bertembung wap sejuk yang mengalir daripada Antartika menuju ke Pasifik, pertembungan wap sejuk dan wap panas inilah yang akan menghasilkan taufan, sama ada seburuk taufan Katrina pada tahun 2005. Tetapi isyarat telah diberi kepada negara semaju Amerika mengenai ancaman puting beliung ataupun tornado yang juga terhasil akibat pertembungan wap sejuk dan wap panas daripada Antartika ke Pasifik, dan kemudian puting beliung ini akan menghala ke daratan, dan Amerika lah negara yang paling terdedah. Kalau saudara lihat video semalam, terutama runtuhnya gudang Amazon. Tuan-tuan, gudang ni adalah gudang baru yang dibina dengan spesifikasi bahawa dia berada dalam kawasan laluan tornado. Gudang baru dibina dengan menggunakan konkrit berkualiti tinggi dan bumbung berkualiti tinggi. Kalau saudara lihat visualnya, dia musnah 100%, termasuk tiang konkrit dan bumbungnya disapu sekali. Ini adalah gudang transit barangan Amazon yang saudara menggunakan pembelian online dan barangannya ditransitkan di Missouri, Amerika Syarikat, di mana setakat ini 6 orang dilaporkan mati. Manakala keseluruhan angka yang dilaporkan 24 jam selepas tornado menyerang 6 negeri di Amerika ni, angka kematiannya adalah 100. Tetapi jumlah angka kematian akan meningkat kerana operasi menyelamat mula dijalankan seawal pagi tadi waktu Malaysia, itu pukul 5 petang di Amerika. Dan mereka menempuh malam sekarang. Operasi menyelamat diteruskan dengan keadaan yang sangat terhad, kerana ke-6 negeri ini tidak pernah menjangka bahawa tahun ini tornado akan menjadi yang terburuk dalam sejarah. Kalau saudara tengok interview semalam dengan wakil Demokrat dan juga wakil Republikan yang mewakili 6 negeri ini, beberapa wakil telah keluar dan membuat wawancara. Sebahagian daripada mereka senator ataupun governor ni, berusia lebih 60 tahun. Mereka menyebut ini sebagai terburuk sepanjang hayat mereka. Mereka membesar di negeri-negeri seperti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi dan Tennessee. Mereka mengatakan daripada kecil hinggalah besar, hinggalah mereka menjadi senator ataupun mereka menjadi congressman, mereka tidak pernah melihat tornado yang dahsyat begini melanda 6 negeri. Panjang laluan tornado kali ini adalah 250 batu. Kawasan kemusnahan, radius musnah dia sangat besar, 250 batu. Bersamaan dengan 400 km. Kalau saya ukur panjangnya itu adalah daripada Kuala Lumpur hingga ke Alor Setar. Di mana Kuala Lumpur ke Alor Setar jaraknya adalah 423 km. Berarti saudara boleh bayangkan yang dihadapi oleh 6 negeri di Amerika sekarang, kawasan kemusnahan akibat dilanda puting beliung ni ataupun tornado ni, panjangnya adalah daripada Kuala Lumpur sampai ke Alor Setar. Kemusnahan adalah yang terbesar. Amerika belum lagi mengeluarkan jangkaan berapa bilion angka kemusnahan dan juga berapa jumlah orang yang akan menjadi manusia tak berumah akibat krisis tornado yang terburuk ini. Ini kembali mengingatkan kita tentang kenapa 25,000 NGO yang berada di Glasgow dan berada di luar Glasgow mendesak betul-betul tentang usaha untuk mengawal gas rumah hijau ataupun pengeluaran karbon dioksida yang datang daripada negara industri termasuk Amerika Syarikat dan China dan juga Kesatuan Eropah yang dianggap penyumbang yang paling besar. Alhamdulillah, Malaysia menyertai 120 negara yang menandatangani persetujuan deklarasi Glasgow, iaitu kita akan mengurangkan penebangan hutan sebanyak 30% menjelang tahun 2030.
Tetapi ramai orang berpendapat resolusi yang diperolehi di Glasgow tidak akan menyelamatkan dunia kerana itu bukan sasaran untuk memastikan dalam tempoh 30 tahun akan datang suhu dunia hanya bergerak 1 darjah Celsius lebih tinggi. Kerana kata mereka, kalau dibiarkan sekarang dia akan meningkat pada 2.8 darjah Celsius. Tetapi dengan resolusi yang diperolehi di Glasgow, suhu dunia akan masih meningkat pada 1.8%, iaitu lebih 0.8% darjah Celsius. Dan ini akan mencetuskan lebih banyak krisis. Jadi kalau lihat apa yang berlaku di Amerika, di 6 negeri yang saya sebut tadi, daripada Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi dan Tennessee, saudara akan dapat membayangkan pada tahun-tahun seterusnya bagaimana bencana alam akan terus melanda dunia dengan 3 aspek utama dia. Pertama, tornado adalah kes yang sangat klasik kerana dia hanyalah kes yang menyerang benua Amerika. Tetapi ribut salji boleh melanda sebahagian besar Eropah dan boleh melanda juga Amerika juga. Sebenarnya untuk pengetahuan saudara, New England telah pun dilanda ribut salji. Peningkatan salji yang tebal juga akan menghasilkan banjir besar, di mana apabila salji yang terhasil terlampau banyak pada musim sejuk akan mencair pada musim luruh dan musim panas, dan ini akan menyebabkan berlaku banjir besar di luar kawalan kerana timbunan salji yang tebal tak dapat ditampung aliran airnya apabila dia mencair oleh sungai-sungai yang sedia ada di kawasan pegunungan. Ini akan menghasilkan banjir besar. Kita tunggu pula peristiwa selepas berakhir musim sejuk di Eropah, berakhir musim sejuk di kawasan Asia Tengah, terutama di Azerbaijan dan juga di Kazakhstan yang mengalami peningkatan ketebalan salji yang luar biasa di kawasan pergunungan. Dan juga mereka negara-negara yang mengalami musim hujan dan negara-negara yang mengalami musim kemarau. Tiada laporan mengenai kemarau luar biasa setakat ini dilaporkan daripada Afrika. Dan kita negara tropika, agensi bencana alam Malaysia NADMA hanya meramalkan akan ada 6 banjir besar yang akan melanda Malaysia dalam tempoh Tengkujuh kali ini, iaitu bermula daripada pintu Tengkujuh 3 hari bulan November dan pintu Tengkujuh hanya akan berakhir pada 1 hari bulan Mac. Berarti kita masih lagi menanti dan kita masih berdoa kepada Allah SWT. Dengan begitu berat ujian yang telah diberikan kepada negara India, di selatan India, dengan banjir 2 kali ribut besar melanda selatan India sampai ke Nepal, yang kita mendapat tempiasnya. Untuk pengetahuan saudara, banjir besar yang melanda Yan Kedah dan beberapa banjir yang melanda negeri-negeri yang lain adalah tempias daripada ribut besar yang melanda selatan India dan menuju ke Nepal. Jadi tempiasnya sedikit sampai ke Malaysia. Jadi dalam musim tengkujuh yang dijangka mula memberat, biasanya tengkujuh kita akan mula berat. Dalam kebudayaan orang Kelantan tu disebut sebagai akhir Disember. Dia akan memula memberat pada akhir Disember, iaitu 2 minggu daripada sekarang, dan dia akan bawa hingga ke pertengahan Februari. Tapi NADMA meletakkan garis yang lebih panjang sebagai persediaan dengan memberi tumpuan kepada Kelantan. Kelantan menerima bajet keseluruhan, saya fikir sekitar 6 juta ringgit daripada NADMA, daripada Kerajaan Persekutuan dan daripada Kerajaan Negeri melalui pelbagai agensi. Kerana Kelantan diramal akan menghadapi 6 banjir besar dalam tempoh kajian NADMA bagi musim Tengkujuh tahun ini. Tapi alhamdulillah apabila Tengkujuh mula diisytiharkan pintunya pada 3 hari bulan November sampai hari ini dah lebih kurang 5 minggu. Tiada perkadaran hujan luar biasa yang melanda. Tapi itu bukanlah jaminan selamat kerana secara tradisinya akhir Disember akan dianggap sebagai pintu Tengkujuh yang mulai mengganas. Bagaimana kita berdoa kepada Allah SWT supaya fenomena alam sekitar yang telah mula menunjukkan taring yang luar biasa dengan ribut taufan yang melanda selatan India pada bulan lalu, yang tempiasnya telah menyebabkan Yan Kedah menerima 2 kali banjir besar akibat limpahan air daripada puncak Gunung Jerai. Kemudian laporan daripada Azerbaijan dan juga Kazakhstan yang menerima timbunan salji di kawasan pergunungan tinggi, di mana oleh kerana kedua-dua negara ini merasa bimbang apabila pencairan salji tak dapat dikawal dan kemudian akan mencetuskan banjir besar kepada perkampungan di lembah-lembah pergunungan tinggi. Mereka telah pun melancarkan bom dinamit di mana salji tebal mula diletupkan sekarang supaya aliran salji itu turun ke bawah bagi memungkinkan, satu, tiada runtuhan salji, yang kedua, apabila salji mencair dia tidak mencetuskan banjir yang luar biasa kerana timbunan salji yang terlampau tebal akan menghasilkan air yang tak mampu ditampung oleh sungai-sungai yang berada di persekitaran pergunungan Azerbaijan dan juga Kazakhstan.
Jadi kalau saudara lihat apa yang berlaku di Amerika, tornado yang terburuk dalam sejarah, walaupun belum ada laporan tepat terburuk sejak bila. Saya berpegang kepada wawancara semalam dengan dua governor, iaitu governor Kentucky dan juga governor Missouri, yang memberi gambaran bahawa dalam sejarah hidup mereka, kedua-dua governor ini berusia 60 tahun lebih. Mereka mengatakan bahawa mereka tinggal, membesar, bekerja dan juga menjadi pemimpin di dua negeri ini. Tidak pernah berlaku taufan yang seburuk ini. Kalau saudara lihat visual yang dikongsi oleh Mahfuz sekarang, itu adalah radius biasa yang awal. Radius yang sedang dikenal pasti. Berarti lebih banyak visual akan mula keluar apabila gambar-gambar amatur dan gambar-gambar profesional yang dikeluarkan oleh pemburu gambar ni. Kita akan dapat melihat suasana kemusnahan yang lebih dahsyat. Cuma tahun ni tuan-tuan, dia berbeza pada tahun-tahun yang lalu kerana agak aneh, kerana biasanya pemburu ribut. Di Amerika ada satu budaya pemburu tornado. Biasanya pemburu tornado akan berada di semua negeri-negeri ini menjelang musim tornado dan membuat rakaman tornado. Tetapi kali ini saya hairan kerana kesemua tornado yang melanda Amerika gagal dirakamkan oleh pemburu tornado, ataupun memang ada pemburu tornado yang telah merakamkannya, tapi mereka sedang membuat urus niaga dengan stesen-stesen televisyen besar untuk membuat penjualan komersial bagi menjual visual yang mereka rakam mengenai saiz-saiz tornado serta skala tornado. Kemungkinan besar 24 jam daripada sekarang, kalaulah sekiranya pemburu tornado profesional ini berjaya menjual kepada stesen TV dengan angka komersial yang tinggi, berarti barulah kita dapat melihat skala tornado yang dianggap paling buruk dalam sejarah Amerika moden. Jadi itu saya share dengan saudara untuk mengetahui tentang kenapa dalam COP 26 yang berlangsung di Glasgow, pejuang-pejuang alam sekitar merasa kecewa dengan ketua-ketua negara yang menyertainya. Walaupun kata 120 lebih negara termasuk Malaysia menandatangani persetujuan untuk mengambil langkah-langkah segera bagi menangani peningkatan suhu dunia. Tetapi kata pecinta alam sekitar, apa yang dilakukannya itu tidak memadai. Ia tidak boleh membantu dunia mengawal kenaikan suhu pada paras 1% menjelang 2050, tetapi masih berada pada paras 1.8 darjah Celsius. Tetapi kalau tiada langkah dia ambil langsung, dia akan meningkat pada 2.8 darjah Celsius. Saudara bayangkanlah dalam keadaan sekarang ni, belum pun menjelang 2030. Kita telah melihat fenomena yang luar biasa, yang memberi gambaran kepada dunia betapa pentingnya semangat perjuangan 25,000 orang anggota NGO di seluruh dunia yang berdemonstrasi di seluruh bandar-bandar besar ketika COP 26 dilaksanakan di Glasgow pada 30 hari bulan Oktober hinggalah 12 hari bulan November yang lalu. Dia memberi gambaran bahawa inilah yang paling ditakuti apabila alam bertindak balas terhadap tindakan manusia. Bagi negara-negara industri seperti China, mereka tak akan mungkin menandatangani perjanjian ini kerana perjanjian ini akan menyebabkan banyak perkara tentang industri yang dilaksanakan tanpa piawaian keselamatan dan piawaian alam sekitar yang tinggi di China, yang kini menjadi penyumbang terbesar juga pada penghasilan gas rumah hijau ataupun gas karbon dioksida. Amerika pada era pemimpin Trump ketika menjadi presiden menolak sebarang bentuk perjanjian mengenai climate change ni, hinggalah datang Joe Biden. Joe Biden kembali membawa Amerika kembali menyertai perjanjian ini kerana Amerika adalah negara industri yang besar. Tapi bagaimanapun kita boleh nampak bahawa sama ada lewat atau cepat, alam sekitar tidak akan memberi reaksi kepada keputusan persidangan. Alam sekitar akan memberi reaksi apabila berlaku perubahan suhu. Jadi semakin banyak glasier mencair di Antartika, berarti semakin tinggi paras air laut yang akan meningkat selain daripada menghakimi kawasan pantai. Kerana paras air laut akan menyebabkan hakisan kawasan pantai. Tetapi yang lebih besar, dia akan mencetuskan pertumbungan wap sejuk yang terhasil dari pencairan glasier dan bertemu dengan wap panas di Pasifik. Dan inilah keadaan awal yang dapat kita lihat sebulan selepas 25,000 aktivis alam sekitar memberi amaran kepada ketua-ketua negara yang menghadiri sidang COP 26 di Glasgow, Scotland. Dan saya fikir ini adalah pengajaran yang besar kepada keseluruhan umat manusia, sama ada anda pejuang alam sekitar, anda pemimpin dan kita orang ramai, untuk melihat bahawa salah satu bencana yang tak dapat kita elakkan adalah apabila kita mengkhianati alam sekitar. Saya fikir kata kempen COP 26 tak begitu popular di negara kita. Kita pun tak banyak menerima maklumat kecuali mereka yang berminat dengan isu alam sekitar.
masih lagi tidak difahami oleh rakyat Malaysia apa itu peningkatan 2.8 darjah Celsius. Apa itu kesan sekiranya suhu meningkat 1 darjah Celsius. Apa itu kesan sekiranya suhu kekal berada pada 1.8 darjah Celsius. Saya dah tulis dalam sejarah bahawa dalam tempoh 130 tahun, daripada tahun 1880 hingga 210. Ingatlah tahun 1880 hingga tahun 210. 130 tahun. Suhu dunia hanya meningkat 1 darjah Celsius. Bayangkanlah daripada tahun 2020 ni yang diukur tahun 2020 menjelang tahun 2050, suhu dunia akan meningkat 2.8 darjah Celsius. Berarti dalam 30 tahun saja suhu dunia akan meningkat hampir 3 kali ganda daripada tempoh 130 tahun dulu. Di mana pada tahun 1880 ketika dunia memulakan industri hinggalah industri rancak pada tahun 2010, suhu dunia hanya meningkat 1%. Tetapi sekiranya industri yang sedang memuncak sekarang daripada 2020 hingga tahun 2050 tidak dikawal dengan langkah-langkah yang dikehendaki oleh NGO, suhu dunia akan melambung pada 2.8% bagi tempoh 30 tahun. Berarti tempoh 30 tahun, suhu dunia meningkat 3 kali ganda berbanding 120 tahun. Jadi itu data yang saya share dengan saudara untuk saudara lebih faham tentang krisis dan fenomena alam sekitar yang sangat luar biasa. Yang kemungkinan besar pula, selain daripada COVID-19 yang melanda kita, yang menyebabkan ekonomi dunia terencat dan kita begitu ramai, lebih 5 juta orang terkorban dan lebih 250 juta orang dijangkiti. Dan sudah tentulah berbilion orang yang terjejas secara ekonomi, sosial dan emosi akibat COVID-19. Salah satu lagi bencana yang akan datang setiap tahun mulai sekarang adalah bencana yang diakibatkan oleh perubahan cuaca. Sama ada kita yang terdedah kepada monsun timur laut yang membawa negara tropika terdedah pada monsun timur laut yang akan membawa pada kita ribut tengkujuh. Bagi negara-negara Afrika terutama di Sub-Sahara, di mana tanaman mulai mati tahun ke tahun, bermula dengan apa yang disebut sebagai El Nino 1987, El Nino 1994, El Nino 1997, El Nino 2004. Begitu banyak serangan musim kemarau luar biasa yang melanda negara Afrika hingga menyebabkan tanaman mereka mati dan akhirnya negara-negara ini mengalami krisis makanan. Manakala bagi negara Eropah dan juga negara-negara yang mengalami salji, mereka akan menghadapi ketebalan salji yang luar biasa, suhu sejuk yang mungkin membunuh. Manakala apabila suhu sejuk ini bertukar pada musim panas menjelang bulan April hingga ke bulan Ogos nanti, kemungkinan besar juga negara-negara seperti Amerika, Kanada dan sebahagian daripada negara Eropah akan mengalami musim panas luar biasa dan mengulangi lagi tragedi kebakaran hutan di Turki dan kebakaran hutan di Greece pada musim panas tahun 2021. Jadi banyak perkara alam sekitar yang saya fikir kata dia bukan general knowledge untuk rakyat Malaysia. Kerana isu alam sekitar belum lagi menjadi pengetahuan am yang meluas kerana secara rasionya rakyat Malaysia bukanlah rakyat alam sekitar. Kita masih lagi negara yang bukan pengguna maklumat alam sekitar yang prominent. Kita bukan lagi negara yang terdedah kepada berita alam sekitar yang prominent dan akhirnya kita bukanlah bangsa yang menyedari tentang krisis alam sekitar. Jadi saya ingat tingkatkan pengetahuan, pembacaan dan juga tumpuan saudara kepada isu alam sekitar supaya kita sama-sama boleh memainkan peranan. Walaupun Malaysia menyertai sidang pada hari-hari penghujung di mana Menteri Alam Sekitar Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man hadir juga di Glasgow menandatangani perjanjian menjadikan Malaysia antara satu daripada lebih 120 negara yang menandatangani, itu lebih 50% negara di seluruh dunia yang menyertai persidangan ini. Tetapi yang lebih penting adalah impaknya dan negara-negara industri yang lebih besar, terutama negara yang dianggap mempunyai piawaian industri yang rendah dalam penghasilan gas hijau iaitu China, India. Negara yang dianggap walaupun moden tetapi selalu membelakangkan resolusi undang-undang melalui gas rumah hijau seperti Amerika Syarikat. Yang kita fikir negara-negara yang lebih civilized, lebih bertamadun seperti Perancis, Jerman dan rakan-rakan mereka di Eropah akan melobi dengan menggunakan kuasa diplomatik yang lebih kuat, terutama bagi memastikan negara-negara mereka sendiri dan membantu bagaimana negara-negara industri berskala besar yang mula tumbuh seperti China, India
dan negara-negara industri di Amazon, Amerika Latin, untuk mengekalkan bahawa pembuangan gas rumah hijau ini tidak berlaku dengan buruk. Itu saja saya share dengan saudara hari ini. Saya rasa kata sehari dua lagi visual mengenai tragedi tornado di Amerika ni akan mula dikongsi, dan kita harap ini adalah yang terakhir bagi tahun ni. Walaupun tornado ni kali pertama menyerang, dia boleh berulang kerana selagi berlaku pertembungan wap sejuk daripada Antartika dan wap panas di lautan Pasifik, maka dia akan menghasilkan kitaran yang menghasilkan tornado. Ada kalanya tornado melanda lebih daripada 3 kali pada satu musim. Jadi kalau ini serangan kali pertama dah sedahsyat ini, kita berharap bahawa Allah jauhkanlah segala bencana alam kepada segala manusia. Kerana tornado, kerana cuaca alam sekitar adalah cuaca yang dianggap teori domino. Kalaulah suhu daripada Antartika mempengaruhi paras air laut dan menyebabkan tornado, suhu yang sama apabila paras air laut meningkat di lautan Hindi, dia akan menghasilkan ribut tropika yang akhirnya juga akan memberi impak kepada kadar penurunan hujan pada musim tengkujuh dan juga perubahan monsun timur laut yang sedang kita alami sekarang. Itu saja saya share hari ini. Kita ada berapa orang petang ni? 580 pada hari Minggu. Memang kita suka nak dapat viewer pada hari Minggu kerana ramai orang berada di luar rumah. Tapi saya share lah dengan saudara semua. Dan video ni kita akan share di YouTube untuk memastikan lebih ramai yang mendapat maklumat. Kerana saya fikir kata di antara civilization atau ketamadunan kita yang paling rendah adalah kesedaran bangsa Malaysia mengenai alam sekitar. Menjadikan kita tak cakna dan kurang prihatin, malah tidak memahami pun apa itu pencairan glasier, apa itu kesan peningkatan air laut, apa itu pertembungan apabila wap sejuk yang datang daripada Antartika bertembung dengan wap panas di lautan Pasifik. Apa itu yang menyebabkan apabila peningkatan air laut tinggi di lautan Hindi, maka dia akan menghasilkan cuaca panas yang luar biasa. Dan apabila dia menghasilkan cuaca panas yang luar biasa, dia bertembung dengan wap sejuk yang bertiup pada musim monsun, dia akan menghasilkan perkadaran hujan yang lebih lebat. Dan lebih buruk lagi kalau ia menghasilkan ribut. Walaupun daripada lautan Hindi, kita dilindungi oleh Sumatera sebagai apa yang kita panggil tembok bencana, apa-apa saja bencana yang datang daripada lautan Hindi, sama ada tsunami ataupun taufan, biasanya Sumatera menjadi zon penampan. Tetapi itu tidak berarti, tuan-tuan, kita tidak bersedih. Kita juga inginkan saudara-saudara Islam kita yang berada di Sumatera yang terdedah kepada apa saja bentuk perubahan fenomena di lautan Hindi, kerana mereka adalah garisan yang paling panjang tu daripada Aceh daripada Aceh pelaburan Malahayati hinggalah ke penghujungnya tu, iaitu di Melabuh. Itu adalah kawasan yang paling terdedah kepada ribut taufan. Sekiranya lautan Hindi berlaku peningkatan suhu air dan berlaku pertembungan wap panas antara kesan daripada pencairan glasier di Antartika.